Kan waktu tentera tu nak serbu buat kali yang terakhir, kemudian bila Hobbit, apa nama tu, Frodo, tak jadi kuliah Megiddo dah malah dia. Kuliah Lord of the Ring aja awak dah. Kan waktu bila Frodo baling cincin masuk dalam tu, dia baling cincin masuk, tiba-tiba apa mata satu tu kan hancur jatuh habis kan. Kemudian apa jadi kepada apa tu tentera tu, orang panggil mah hak uduh-uduh. Ya betul. Rakaman tu. Apa? ORK. Kau sini kau pakai tak tengok belakang. Ustaz seorang aja je mana nampak dia. Nak boboh bila apa kan. Hamba Allah binatang-binatang utuh tu. Perhati tengok. Waktu mata satu tu musnah, binatang-binatang tu semua tenggelam dalam tanah. Pasal? Tapi tanah tersebut tidak menenggelamkan pun, tidak jatuh, tidak runtuh ketika mana tentera-tentera manusia tu duduk berdiri di situ. Seolah-olah nak menggambarkan tentang peristiwa di atas gunung Tursina. Kan nanti Ya'juj Ma'juj akan mengepung Nabi Isa dengan Imam Mahdi di gunung Tursina. Nabi Isa akan berdoa kepada Allah, pokok Ya'juj Ma'juj tu mati. Kemudian mari pula burung yang besar akan angkat binatang-binatang lah. Bukan last kali cerita tu juga ada berulang main sama Frodo. Balik tengok sendiri lah. Lagi saya ulas lagi jadi tajuk Lord of the Ring lah. Tak, kita nak sebut kata orang putih tu, nampak mereka punya pemahaman, mereka nak bagi kepahaman tu kepada masyarakat mereka, nak bagi orang Islam terpesong juga dengan benda tersebut. Dan mereka buat cerita dalam keadaan mereka mengubah sejarah yang ada, supaya masyarakat Islam ralik, leka, lalai dan sebagainya. Allahu Akbar Rasulullah. Lepas tu kita nak sebut bahaya tu. Dia punya Allah, agenda mereka cukup bahaya dan ramai orang Islam tertewas dengan benda ni. Sebab tu kita nak minta malam ni nak bagi clear tajuk Armageddon ni, tajuk perang besar ni, kita nak minta bagi faham betul-betul. Baik, selesai. Jadi Dajjal akan keluar atas muka bumi. Sebelum dia keluar akan kemarau 3 tahun. Selesai. Dia akan masuk semua tempat atas muka bumi ni. Semua tempat atas muka bumi ni semua dia masuk. Saya dah sebut pada ayah-ayah bubu sekalian kuliah sebelum ini, Dajjal akan menaiki kaldai bertelinga panjang. Dan dalam hadis ada sebut, tak silap saya hadis riwayat Abu Daud, Dajjal akan mengembara menaiki Allahumma salli kaldai tersebut, yang mana jarak di antara dua telinga kaldai itu 40 hasta. Itu yang Syekh Imran Husin kata dia menaiki jet pejuang. Pasal jarak antara dua telinga tu 40 hasta. Kaldai besar mana 40 hasta. Jarak antara dua telinga dia tu 40 hasta. Yang boleh faham maksud tu. Wallahu a'lam lah, tu satu teori, satu ijtihad daripada Syekh Imran Husin. Baik. Dan Dajjal akan bergerak seluruh atas muka bumi ini, melainkan 2 tempat saja beliau tak boleh masuk. Tak belayak bagi beliau, dia 2 tempat saja dia tak boleh masuk. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. 2 tempat ni dia tak boleh masuk. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di jalan yang menuju ke Madinah akan ada malaikat yang menjaganya, dan Dajjal sekali-kali tidak akan dapat masuk ke tempat tersebut. Hadis ni disetujui. Hadis ni hadis sahih kan? Dan Dajjal tak boleh masuk tempat tersebut. Akhirnya bila tak boleh masuk dalam tempat tersebut, beliau akan berada di kebun dan sebagainya. Tu ada cerita dah. Saya tak mahu sebut tentang silah kebun tu. Dajjal akan naik ke satu bukit, yang mana bukit itu ayah boleh tengok hari ni. Bukit itu berada jarak 7 km daripada Masjid Nabawi. Dajjal akan menaiki bukit tersebut, akan duduk di atas bukit tersebut. Hadis ni kedudukannya hasan, tetapi hadis ni dikuatkan dengan hadis yang lain. Dajjal akan duduk di atas satu bukit namanya Jabal Habsyi, Bukit Habsyi. Dia akan duduk atas bukit tersebut. Dia akan kata pada pengikut dia, hadza Masjidu Ahmad dulu, tu Masjid Muhammad tu. Tu Masjid Muhammad tu. Dan dia akan berada di bukit yang bernama Bukit Habsyi. Bukit tu untuk maklumat usulan, siapa rajin buka Google, sama macam Ustaz Fizal sebut tadi, nak tengok pokok gharqad, tengok buka Google, depa tanam banyak dah hari ni. Nak tengok Jabal Habsyi, buka Google, boleh tengok sendiri. Satu bukit yang mana hari ni kerajaan Arab Saudi dah bina satu istana di atas bukit tersebut. Bina siap dah. Apa dia boleh nama apa? Kingdom of Palace ke apa dah. Istana diraja lah, senang translate bahasa Melayu kita kan.
Dia bina satu istana di atas bukit tu. Sedangkan baginda sebut 1400 tahun dulu ni Dajjal akan berada atas bukit tu, dan Dajjal akan kata tu Masjid Muhammad. Allahu Akbar. Siapa dah buka Google tengok. Dan akhir boleh faham kau nak. Nah, saya nak peringkat-peringkat cerita kan. Kemudian bila Dajjal nak masuk Mekah tak boleh, masuk Madinah tak boleh, tempat lain semua dia mari. Semilang boleh masuk. Kan? Dia main semua. Macam-macam pasiak semua dia pergi. Baik. Akhirnya bila tak boleh di situ, akhirnya Dajjal akan bergerak ke Syria. Bila sampai di Syria itulah Nabi Isa AS akan turun. Dan Nabi Isa akan turun di Menara Putih. Manarul Bayda tu, di Menara Putih, berkaitan dekat dengan Damaskus. So, di Damsyik Syria. Di mana? Rutah. Saya tak sempat pakai tu tadi tu. Dia akan turun di situ dalam keadaan tangannya memegang, tangan sebelah kanan memegang sayap malaikat, tangan sebelah kiri pun memegang sayap malaikat. Turun dalam keadaan memakai dua pakaian, dua baju, dua lai. Kemudian pakaiannya wangi dengan wangian za'faran. Hidung, minta maaf, hembusan nafas Nabi Isa AS, bila dia hembuskan nafas dia tu boleh pergi sejuk mata memandang. Dan aroma daripada nafas dia, orang Islam kalau bau cukup wangi, orang tak bau mati. Macam mana Ustaz? Tak tahu. Tunggu mari. Boleh faham ke bahasa tu Ustaz? Dan akhirnya seperti mana Ustaz Hafizah sebut sebentar tadi, bila turun waktu subuh, Nabi Isa diminta untuk jadi imam oleh Imam Mahdi. Diminta oleh Imam Mahdi untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Nabi Isa memerintahkan Imam Mahdi jadi imam. Selesai daripada peristiwa itulah, selepas sembahyang subuh tersebut, Nabi Isa AS suruh buka pintu gerbang dan berlakulah pertempuran antara Nabi Isa dengan Dajjal. Dajjal nampak saja Nabi Isa. Nabi SAW bersabda, Dajjal jadi seumpama air garam yang larut dalam air. Garam yang larut dalam air. Jadi cerai. Tengok Nabi Isa tu. Wallah nak cerita macam mana? Garam yang larut dalam air. Kira tengok Nabi Isa tu terus jadi larut. Jadi cayak ke, jadi apa ke, wallahu a'lam. Jadi takut ke, gerun ke, wallahu a'lam. Dan bila berlaku peperangan inilah Nabi Isa AS menang dalam peperangan tersebut. Dan bila Dajjal dibunuh, keluar Ya'juj Ma'juj seperti akan diceritakan oleh Ustaz Jafri sebentar lagi. Bila selesai peristiwa tersebut, Nabi Isa AS akan memerintah dunia. Baik, waktu memerintah di dunia inilah kadang-kadang ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Ada hadis yang kita jumpa, Nabi Isa akan hidup atas muka bumi ini 40 tahun. Betul? Ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, betul tak? InsyaAllah Nabi Isa akan berada atas muka bumi ini 7, 8 atau 9 tahun. Betul? Jadi ulama mengatakan seolah-olah ada dua percanggahan pendapat di kalangan ulama. Kita nak sebut tak canggah, sikit pun tidak bercanggah. Nabi Isa selepas membunuh Dajjal, selepas peristiwa Ya'juj Ma'juj dan sebagainya, Nabi Isa akan memerintah bumi selama 7, 8 atau 9 tahun. Seperti mana disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Habis tu riwayat yang mengatakan Nabi Isa hidup 40 tahun tu betul. Kan baginda Isa AS hidup ketika mana di zaman dia hidup dalam keadaan usianya 33 tahun. Tak betul? Sebelum baginda diangkat ke langit, sejak daripada lahir Allahumma salli ala Muhammad, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa membesar dan sebagainya, kan sampai umur 33 baginda diangkat ke langit. Betul? Kemudian Ustaz, bila sampai akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan semula dan baginda Isa AS akan memerintah selama 7 tahun. Kalau kita pakai 7 tahun, 33 campur 7, genap 40. Jadi kedua-dua hadis itu betul. Boleh faham bahasa tak? Macam blur nampak gaya. Kan? Ilmiah lah sikit malam ni tajuk ni, tajuk ilmiah. Kan? Sebab itu kalau mengajar jumpa ustaz yang mengatakan Nabi Isa hidup 40 tahun, betul. Nabi Isa memerintah dunia 7, 8, 9 tahun pun betul. Dua-dua betul. Yang tak betulnya ustaz, golongan yang mengatakan Nabi Isa tidak muncul di atas muka bumi, yang tu salah. Ada tak golongan yang mengatakan Nabi Isa tak muncul lah, Nabi Isa tak turun lah, tu semua mitos.